Allah menyerang kita, sedang menyerang kita. Dan bila Allah menyerang kita, tentu bersebab. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada apa-apa yang menimpa kamu, wahai manusia, daripada musibah. Melainkan bima kasabat aydikum, dari atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Tawwabur Rahim. Saya ulang balik. Nabi mengulang 100 kali dalam satu majlis. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Hadis ni hadis sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga Imam At-Tirmizi. Dalam satu majlis, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar kata, dia kata, dalam satu majlis aku mendengar Rasulullah menyebut Rabbighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Wahai Allah, ampunkan dosaku. Wa tub alayya, dan terimalah taubat aku. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nabi ulang berapa banyak? 100 kali. Maknanya Nabi menyebut Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 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 Wahai Allah, terimalah taubat aku. Wahai Allah, ampunkan aku. Wahai Allah, terimalah taubat aku. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha penerima taubat dan engkau Maha penyayang. Nabi ulang, kata Ibnu Umar, sebanyak 100 kali. Maknanya daripada apa yang saya sebut 3 hadis itu, kita nak beritahu bahawa mengingat dosa, beristighfar, memohon ampun merupakan kerja Nabi dan orang-orang yang beriman. Sebab itu orang-orang yang beriman itu orang yang banyak mengenang dosanya untuk dia muhasabah dirinya. Inilah orang yang bijak yang Nabi sebut, Al-Kayyisu mandana nafsahu. Orang yang bijak itu orang yang sentiasa muhasabah dirinya. Maka kita tengok diri kita pada petang ni. Allah uji kita. Tuan-tuan perempuan muslimin muslimat, tuan-tuan faham tak bahawa kita sedang diserang oleh Allah? Faham? Kita dengar Imam Masjidil Haram membaca doa sejak daripada COVID-19 tempoh hari. Dan juga imam-imam di sebahagian tempat di Malaysia membaca sepotong doa. Tuan-tuan pernah dengar tak doa ini? Allahumma inna hadal marad jundun min junudi. Wahai Allah, sesungguhnya penyakit ini, wabak ini, COVID-19 ini merupakan tentera di antara tentera-tenteramu. Tuan-tuan faham maksud dia? Maksudnya wabak ini iaitu tentera Allah. Allah menyerang kita, sedang menyerang kita. Dan bila Allah menyerang kita, tentu bersebab. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada apa-apa yang menimpa kamu, wahai manusia, daripada musibah. Melainkan bima kasabat aydikum, dari atas dosa-dosa yang kamu lakukan. Lalu kita muhasabah dirilah. Lalu kok kita melakukan dosa? Sebab itu bila mana datang beberapa orang daripada orang kampung berjumpa dengan Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'i, maknanya orang yang pernah berjumpa sahabat Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi, mati di atas Islam. Tokoh besar ini, Imam Hasan Al-Basri, ada yang sebut peristiwa ini disandarkan kepada Ibrahim bin Adham. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nak beritahunya, datang orang-orang kampung mengadu nasib. Lalu mengadu nasib. Dia kata, wahai Tuhan, wahai wali Allah, kami ni miskin ya Allah. Kami ni miskin Tuhan. Tak ada benda. Kami ni susah.
Apa jawab tuan guru, apa jawab wali Allah ini? Kamu balik dan kamu beristighfar. Mari kumpulan lain pula datang, wahai wali Allah, kami ni dah lama kahwin dah, anak tak dapat. Lalu kata wali Allah ni, kamu balik, kamu beristighfar. Mari datang kampung lain berkata, wahai wali Allah, kampung kami kemarau, lama dah tak turun hujan. Lalu kata wali Allah ini, kamu balik, kamu beristighfar. Mari lagi kan, kumpulan lain berjumpa, wahai wali Allah, lalu kampung kami, tanaman-tanaman kami habis kan, tak menjadi. Lalu kata wali Allah ni, kamu balik, kamu beristighfar. Lalu kumpulan-kumpulan yang datang berjumpa dengan wali Allah, Imam Hasan Al-Basri berkata, wahai Tuan, kenapa kami yang memiliki banyak masalah ini, kamu jawab dengan satu jawapan yang sama. Kamu suruh kami balik, kami beristighfar, kami bertaubat, kami beristighfar, kami bertaubat. Lalu wali Allah ini dia jawab balik dengan surah Nuh. Surah Nuh ayat 10 dan ayat sampai ayat 12. Dia menyebut faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Bagaimana Nabi Nuh dalam surah Nuh menyebut, berkata Nabi Nuh, kamu beristighfarlah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu itu dia maha pengampun. Ghafarah. Sangat banyak pengampunannya. Kerana apa? Yursilis sama'a alaikum midrara. Wa yumdid alaikum bi amwalin wa banin. Wa ja'al lakum jandatin wa ja'al lakum anhara. Bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu yang menurunkan hujan. Maknanya apa? Maknanya, bagi orang yang kampung dia kemarau tadi, ditunjukkan dalam ayat ini, yursilis sama'a alaikum midrara. Allah menurunkan hujan yang penuh keberkatan. Sebab tu hujan ini Nabi sebut dalam sepotong hadis, dia seperti hujan yang orang yang berilmu ini, keberkatan ini, dia mari ke atas. Yang turun daripada atas selalunya rahmat, hujan, Al-Quran, rezeki, rahmat, semua turun lagi atas. Sebab itu konsep dia yang daripada atas ni semuanya konsep keberkatan. Dan hujan yang turun membawa air itu dia membasahi bumi. Disebutkan dalam sepotong hadis, ada bumi yang mana dia kering, bila kena hujan dia jadi subur. Tanam di atas dia akan tumbuh tanaman yang cukup banyak. Yang kedua, ada jenis tanah yang mana bila dia kena dengan air hujan, dia bertakung. Maka diguna pakai air yang ditakung itu. Kerana apa? Tanah dia keras, dia menakung air. Air itu digunakan oleh manusia dan juga tanaman dan juga binatang sebagai minuman. Mak sebutnya bahawa hujan turun ini dia membawa rahmat. Lalu disebutkan sesungguhnya Tuhan kamu itu dia menurunkan hujan. Bagi siapa? Bagi yang kampung tadi kemarau. Yang kedua, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan Tuhan yang tadi turunkan hujan, Tuhan itu juga yang menjadikan kamu itu banyak harta. Dalam keadaan harta yang ada pada kamu ini merupakan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ni jangan sombong. Kita ni dalam PKP ni ada duit sikit, jangan sombong. Sebab kita rasa kita simpanan kita banyak, duit kita banyak, kerja tak terjejas. Jangan sombong. Sebab apa? Sebab yang kita ada pada hari ini merupakan pinjaman daripada Allah, sebagaimana orang lain yang Allah tak berikan apa yang Allah berikan pada kita. Tak pernah kita jumpa orang yang lahir kat dunia dia minta susah, minta cacat, minta menderita, tak ada. Sebagaimana kita juga lahir atas muka bumi, kita tidak pernah untuk minta menjadi kaya, menjadi senang, menjadi sempurna. Tak pernah minta. Lalu bila Allah beri, merupakan anugerah Allah kepada kita. Dan yang kebaikan, kesenangan, harta itu merupakan ujian. Allah nak tengok kita ni amanah tak dengan harta dia. Sama ada kita ni jadi bakhil, ataupun kita keluarkan zakat, ataupun kita sedekah, ataupun kita infak, ataupun kita buat amal-amal jariah daripada harta yang Allah pinjamkan kepada jalan Allah, dan Allah tambahkan lagi. Dan bagi orang yang lahirnya miskin, lahirnya dalam keadaan serba kekurangan, dia juga tidak pernah minta. Namun kesusahan itu menjadi hujah di atas apa yang ada padanya, menyebabkan dia ibadahnya susah, maka Allah tambahkan pahalanya
Dan bila dia bersabar dan dia bersyukur, maka Allah gantikan dengan yang lebih baik, iaitu akhirat. Wal akhiratu khairum wa abqa. Ini kaedahnya. Sebab tu yang ada pada hari ini, Allah boleh ambil sekejap je. Berapa ramai orang yang bankrupt dalam masa sekejap je. Dalam 2-3 bulan, bila mari kuman yang halus, tak nampak, nama dia corona, cik corona, bankrupt, habis bisnes dia. Sebab apa? Sebab di situ ada kekuasaan Allah. Lalu wayumditkum bi amwalin. Allah yang jadikan kamu tu kaya. Yang ketiga, wabanin. Maknanya dan anak penak. Jadi dah ada 3 jawapan. Bagi yang tadi kampung dia kemarau, yang kedua yang miskin, yang ketiga yang mandul tak ada anak tu tadi, yang susah dapat anak, Allah jadikan wabani. Yang keempat, wayaj'al lakum jannatin wayaj'al lakum anhara. Dan Allah tu juga yang menjadikan jannatin. Apa dia jannat? Menjadikan kebun-kebun kamu tu subur. Yang keempat. Bagi yang kata tu tadi apa dia? Kebun dia tak subur. Yang kelima, wa anhara. Kan? Wa ja'al lakum anhara. Allah jadikan bagi kamu itu, kebun kamu, sungai-sungai yang mengalir. Semuanya mengalir dengan izin Allah. Kesuburan dengan izin Allah. Dapat anak dengan izin Allah. Kaya berkat dengan izin Allah. Hujan turun tak turun dengan izin Allah. Semua daripada 5 perkara ini berbalik kepada faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka bertaubatlah kamu, beristighfarlah kamu, rojoklah kamu balik kepada Tuhanmu, kerana 5 perkara yang disebutkan itu tadi balik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka betullah jawapan Imam Hasan Al-Basri. Maknanya di atas dosa-dosa yang kita buat, tu yang hujan tak turun. Itu yang tak ada harta, tak ada kaya, tak ada tumbuh-tumbuhan, tak ada anak penak, tak ada dalam keadaan tidak suburnya tanah-tanah akibat daripada dosa. Sebab itu, dosa yang kita buat itu, dia mengekang keberkatan yang Allah nak turunkan itu terhenti dengan sebab dosa. Sebab itu, dosa ni menghalang kita. Sebab itu, kita kadang-kadang mengapa susah? Orang lain susah juga. Tapi kita lagi susah. Cuba tengok sembayangnya. Cuba tengok auratnya. Cuba tengok makanannya, halal ataupun haram. Cuba tengok Al-Qurannya. Tengok hubungan dengan mak ayahnya. Dalam keadaan kita gaji makin besar, pangkat makin tinggi, tetapi hidup makin sempit. Sepatutnya semakin besar gaji, semakin senang hidup, tetapi makin banyak hutang. Semakin tak tenang. Anak kurang hajar. Semua itu akibat daripada dosa-dosa kita. Wa na'udzubillah min dzalik. Sebab itu sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Dan sebab itu bila Allah turunkan sesuatu bala, sifat kita apa? Sifat kita muhasabah. Kan suratul Anfal ayat 43. Falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u. Apabila datangnya kepada mereka itu, kata Allah, ujian. Ba'suna ni, bu'us ni, na'as ni, iaitu musibah, malapetaka, celaka, wabak, azab. Tadarra'u, manusia itu sepatutnya merendah diri, dia muhasabah diri dia. Apakah sebab terhalangnya keberkatan? Apa sebabnya dosa-dosa ni menyebabkan kita terhalang daripada kebaikan? Sebab itu, orang yang mengingat dosa dia, dia segera dalam keadaan muhasabah dirinya. Sebab tu diri kita ni sedang diuji oleh Allah. Sebab tu sekarang ni ramai orang susah. Saya pusing Malaysia, saya tengok orang susah. Tapi ada yang susah, tapi tenang. Ada orang tu rumah dia tak ada makanan, ada beras saja. Geng ustaz kita buat program 1 kilo ikan selaut kasih di Kedah. Satu hari kita edarkan 400 kilo ikan. Ikan kembung kepada penduduk kampung. Kita bagi satu rumah 1 kilo. Ada rumah tu buruk sangat. Dia kata, ustaz, kami ni ada beras, ada nasi, tapi tak ada lauk. Alhamdulillah ustaz. Ustaz datang bawa ikan ni, Allahu Akbar, besar bagi dia. Tetapi kita lihat kehidupan rumahnya dengan begitu, zahirnya nampak dhaif. Tetapi kita lihat ketenangan rumah tersebut. Kita tengok keluarga dia, tengok isteri dia, dah tua, makcik pun pakai tudung, tutup aurat, jaga solat. Kita dapat melihat ketenangan dia.
Sebab tu saya nak sebut dalam PKP ini, semua diuji oleh Allah. Dalam keadaan orang yang paling teruk diuji, orang yang diuji tanpa ada ilmu dan iman. Kan? Ada orang tu duduk KL. KL ramai orang susah. Dipanggil orang apa? Dipanggil apa? Dipanggil Allahumma salli Muhammad. Kan? Dipanggil Allah. Dalam satu istilah dipanggil apa dia? Miskin bandar. Dipanggil miskin bandar. Ada orang rumah dia, rumah flat. Tapi lama ni bilik satu. Anak ramai. Cuba bayangkan PKP. Kita nak sembang memang sedap lah. Kan? Bahawa kita kena penjarakan sosial, kita perlu banner rumah kita seperti rumahku, syurgaku. Memang sedap kita kecek. Dalam keadaan mereka ini kadang-kadang tidak ada pendedahan agama, tidak ada pengetahuan agama yang baik. Bukan saja makanan tidak cukup, ilmu tidak cukup, iman tidak cukup. Nak mengajar anak-anak, nak membentuk anak-anak, mengajar anak itu salat, tutup aurat, bina dengan Quran. Dalam keadaan environment mereka, suasana mereka juga tidak sesuai dan tidak selesa. Benda ini tak mampu untuk kita penuhi bagi tiap-tiap manusia, tiap-tiap rumah, melainkan dengan apa? Dengan iman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada seluruh penyumbang yang menaja minuman Tanwir Koko ini kepada madrasah kami. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa untuk membeli minuman ini dan sama-sama kita sebarkan kebaikannya.